Orang Bunyan adalah makhluk halus mengikut kepercayaan masyarakat di Nusantara yang tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali mereka yang mempunyai penglihatan rohani. Dalam bahasa Inggris, Bunyan sering diterjemahkan sebagai elf, tetapi secara literal ia bermaksud orang tersembunyi atau seorang yang bersiul dan berbunyi. Orang Bunyan juga didakwa sebagai sejenis jin, tetapi bukan jenis yang mengganggu kehidupan manusia sebagaimana jelmaan jin yang lain. Orang Bunyan dipercayai mempunyai kebolehan supernatural dan biasanya bersifat gaib. Maka mereka hanya boleh dilihat oleh orang tertentu sahaja. Misteri alam Bunyan hanya terbongkar dan diketahui umum selepas segelintir pihak yang mendakwa berjaya melangkah ke alam gaib melalui beberapa siri peristiwa aneh dan mistik. Kemudian, pelbagai cerita tentang pengembaraan pihak ke alam Bunyan mula tersebar dari zaman dahulu hingga ke generasi kini, menyebabkan ramai yang percaya bahawa dunia paranormal itu benar-benar wujud. Terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul makhluk Bunyan ini. Salah satunya ialah mereka berasal daripada jin. Pendapat kedua pula menyatakan bahawa mereka adalah hasil perkahwinan antara manusia dan jin. Dan pendapat yang ketiga dan yang paling benar, Bunyan adalah makhluk ciptaan Allah dan bukannya dari keturunan manusia, jin ataupun malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta dan mampu mencipta berbagai jenis makhluk yang tidak pernah dilihat oleh manusia sendiri. Hakikatnya, manusia yang pernah berjumpa Bunyan selama ini hanyalah di sebalik segala kisah yang diwarisi turun-temurun dari mulut ke mulut. Bahkan mungkin makhluk yang mereka terserempak itu bukanlah Bunyan. Sebaliknya, jin kafir yang menyamar sebagai Bunyan. Contohnya, seperti jin kebayan yang suka bermain dan menyamar, dan banyak cerita dan asal-usul yang tidak tepat, malah tidak ada hadis khusus berkenaan dengan Bunyan. Kononnya, jika Anda mendengar jeritan, nyanyian dan ketawa di dalam hutan, maka Anda berkemungkinan berada di wilayah Bunyan. Tetapi Anda tidak akan pernah melihat mereka walaupun dalam bayang-bayang mereka. Alam mereka di kayangan dan tempat itu bernama Alam Zara. Orang Bunyan tidak tinggal di hutan dan mereka bukan merasuk pesakit seperti yang didakwa segelintir orang ramai. Kerana ia mungkin adalah lakonan jin-jin kafir yang hendak merosakkan nama Bunyan yang sebenar. Jin-jin ini memperdaya manusia untuk menyesatkan mereka pada waktu yang sama, menjauhkan manusia daripada didampingi Bunyan yang sebenar. Berkenaan dengan alam zara, manusia menggelarkan alam Bunyan sebagai kayangan yang terletak di antara langit dan bumi. Alam zara tiada cahaya matahari dan mempunyai kelembapan yang tinggi, namun begitu ianya disinari cahaya Bunyan itu sendiri. Oleh kerana orang Bunyan mirip dengan manusia, kecuali berasaskan fakta mereka biasanya gaib ataupun halimunan, maka tidak hairanlah ada dakwaan daripada setengah pihak bahawa ada Bunyan yang berkahwin dengan manusia. Malah ada pendapat yang mengusulkan bahawa Bunyan ini adalah hasil gabungan hubungan manusia dan jin. Walau bagaimanapun, ada juga yang mempertikaikannya kerana perbezaan bagi manusia yang berasal daripada unsur tanah dan Bunyan berasal daripada unsur cahaya. Selain itu, orang Bunyan digambarkan sebagai bangsa yang cantik,
berpakaian seperti pemakaian orang di Nusantara dan berperwatakan seperti manusia. Terdapat peristiwa yang diceritakan di mana manusia mendakwa mereka menerima mahkota bunian. Peristiwa seperti ini adalah pelik dan tidak mungkin terjadi kerana tidak seperti mahkota manusia, mahkota bunian tidak boleh ditanggalkan. Ia tumbuh dari kepala seperti tanduk rusa. Mungkin mahkota yang diperoleh hanyalah daripada jin kafir yang ingin menipu atau memperdaya manusia. Orang bunian sering digambarkan memakai pakaian putih, jubah dan baju kurung. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk lembut menghabiskan masa di tepi sungai, mandi dan menyanyi. Walaupun begitu, penjelasan ini tidak tepat. Orang bunian ialah panglima perang dan pahlawan yang setiap hari berperang dengan syaitan dan jin. Maka pakaian sebenar mereka ialah sentiasa bersenjata dan berperisai kecuali apabila tidak berperang. Dikatakan kaum bunian tidak bergurau, malah sentiasa bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Tidak dapat dinafikan bahawa bunian adalah makhluk pengasih dan penyayang, tetapi mereka juga sangat tegas, bijak dan berpandangan jauh. Mereka diberi kuasa suci oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelindung, pembimbing dan penjaga rahsia Allah. Benar atau tidak, kewujudan bunian dan alam bunian adalah satu misteri dan masih menjadi tanda tanya sama ada ia adalah sekadar mitos, dongengan atau cerita rekaan sahaja. Walaupun begitu, beriman kepada perkara gaib antara ayat yang banyak disebut di dalam Al-Quran, malah ia juga terkandung di dalam rukun iman. Wallahu a'lam bishawab.